membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali kiram ashab ridham insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur pada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Yang hormati silakan tuan-tuan imam, sunnya tuan-tuan Bilal, kemudian tuan siap pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat sambung pada malam ni untuk kita sambung kitab Hakikat Itu Beriman di muka surat berapa tu? 276 175 bawah. Okey. Masih lagi perbincangan berkenaan dengan jin dan syaitan dalam bahagian bila ni masuk bab baru. Baik. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidara amin. Jin tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan wazirnya. Jin ataupun para jin lah. Para jin tunduk dengan kekuasaan Nabi Sulaiman dan wazirnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, fasakharna lahu riha tajri bi amrih ruhan haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina mukarranina fil asfad hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Surah Sad ayat 36 hingga 39. Yang bermaksud Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasakharna lahu rih, lalu kami mudahkan baginya angin. Wasakharna lahu rih, kami mudahkan baginya Nabi Sulaiman itu akan angin. Tajri bi amrih, di mana angin itu akan bertiup mengikut pada kemahuannya Nabi Sulaiman. Ruha haun haitsu asab, kemana saja yang tak dituju, kemana saja yang dituju, maka angin tadi akan ikutlah perintah Nabi Sulaiman. Itulah kelebihan yang ada pada Nabi Sulaiman, kehebatannya lah. Dia ini seorang raja dan juga seorang Nabi, ya. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan akan dua jawatan.
Jadi dia minta dipilih salah satu, sama ada nak menjadi nabi ataupun nak menjadi raja. Maka Nabi Sulaiman memilih jawatan nabi, lalu dianugerahkan pada dia nabi dan raja. Mana dia ada dua kehebatan, nabi dan raja, dan dia boleh memerintah para jin, para syaitan dan sebagainya. Tidak ada dalam dunia ni orang yang boleh buat begitu. Malahan dia juga tahu bahasa binatang, kan? Bahasa binatang, datang cakap tu dia dengar, dia faham lah. Baik, kemudian wasyayatina kullu bannahin wa khawas, dan golongan jin syaitan yang pandai mendirikan bangunan. Wasyayati kullu bannasin wa khawas, golongan jin dan syaitan yang pandai mendirikan bangunan dan yang menjadi penyelam. Penyelam bagi menjalankan kerja-kerja masing-masing. Dia boleh menyelam ke dasar lautan dengan arahan dan dengan perintah daripada Nabi Sulaiman AS. Saja tu. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab apa tu? Kitab Jauhar Marhum. Dalam kitab Jauhar Marhum dia ada kisah berkenaan dengan satu kubah yang tiba-tiba muncul di tepi laut, tepi pantai. Bila Nabi Sulaiman satu hari berjalan dengan bala tentera dia, tiba-tiba dia nampak satu kubah yang berwarna putih lah di tepi laut. Dan kubah itu dia tak ada tempat, tak ada pintu. Dia tak ada pintu. Macam tu. Kemudian Nabi Sulaiman alam minta kepada Allah Ta'ala, maka ditunjukkan pintu. Maka tiba-tiba itu bukalah akan kubah tadi. Dalam kubah itu terdapatnya seorang lelaki yang tengah sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman pun takjub lah. Takjub. Ada pula yang menyatakan bahawa kubah itu asalnya dalam lautan, dalam laut. Maka Nabi Sulaiman mendapat alaman atau petanda bahawa terdapatnya kubah dalam laut. Maka dia perintahkan para jin dan syaitan untuk menyelam, untuk mendapatkan kubah tersebut. Dan akhirnya dapatlah kubah tadi yang berwarna putih, tapi tak ada pintu lah. Maka dengan izin Allah Ta'ala dia minta supaya pintu terbuka. Maka terbukalah pintu. Dalam pintu itu terdapatnya seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sulaiman pun takjub dah. Wahai syekh, dia kata, wahai sahabat, dia kata, wahai saudara, macam mana kamu boleh mendapat ini kelebihan? Ini kelebihan. Okay? Maka dia pun ceritalah kisah kelebihan dia. Dia ni rupanya ada ibu dia yang telah tua. Ibu dia masa tua, dan dia banyak buat bakti pada ibu dia, ketaatan pada ibu dia. Maka akhirnya ibu dia mendoakan pada dia tidak akan mati, melainkan dia akan tinggal di antara daratan dengan lautan, dengan udara dengan daratan. Maka di mana dia tengah-tengah antara udara dengan daratan. Itulah tadi yang kubah tadi. Maka doa ibunya diperkenalkan. Maka satu hari dia berjalan tepi pantai, tiba-tiba lalu kubah warna putih. Dia pun heran, dia pun masuk dalam tu. Tiba-tiba kubah tu tertutup. Maka kubah tu bawalah dia ke dalam lautan. Kisah kan, panjanglah kisah itu, ringkaskanlah dia. Macam tu. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada pemuda tadi. Maka dia hidup di antara daratan dengan udara, mana dalam lautan. Macam tu. Jadi hasil daripada Nabi Sulaiman tadi, diperintahkan para jin untuk mendapatkan kubah tersebut. Macam tu. Kemudian dia tanya lagi, macam mana kamu tahu, wahai pemuda, macam mana kamu tahu siang dan malam? Dia kata, kalau kamu duduk dalam kubah ni lah, macam mana kamu boleh tahu siang dan malam sedangkan kamu berada dalam lautan?
Dia kata, saya tahu siang dan malam berdasarkan kepada kubah. Kalau kubah tu warna gelap, maka dah masuk malam. Kalau terang, warna siang. Kena macam mana apa yang kamu makan? Aku diberikan aku rahmat ta'ala akan makanan dalam kubah ini. Kalau seandainya apa yang kena tu, maka tiba-tiba muncullah makanan. Gitu kan. Jadi kat situ nak nyata kepada kita tentang kelebihan Nabi Sulaiman. Satu. Yang kedua, kelebihan tentang ketaatan kepada dua dari ibu bapa. Okey. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan kelebihan tertentu yang Allah Ta'ala bagilah pada sesiapa yang dikehendak. Macam tu. Okey. Sampai itu, maknanya para jin dan syaitan juga boleh diperintah. Kalau Allah Ta'ala bagi keizinan pada seorang itu, dia boleh merintah para jin dan syaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya. Wa akharina mukarranina fil asfad. Dan jin-jin syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. Wa akharina mukarranina fil asfad. Haza ata'una pamnun aw amsik bighairi hisab. Serta kami kata padanya, inilah pemberian kami padamu, maka berikanlah pada sesiapa yang kau suka, dan tahankanlah pemberian itu, terserah padamu, dengan tidak ada sebarang hitungan untuk menyalahkan kamu. Kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman. Surah As-Sad ayat 36 hingga 9. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, wali Sulaiman ar-rih uduhuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih wa man yazig minhum an amrina nuzikhu min azabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Subhanallahul azim. Surah As-Saba ayat 12 hingga 13. Yang bermaksud wali Sulaiman riha uduha. Dan kami gunakan kepada Nabi Sulaiman itu kekuasaan menggunakan angin. Menggunakan angin untuk perjalanannya. Uduha syahrun wa rawahu syahrun. Sepagi perjalanan adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Mana dia bergerak tu cepat dan patah lah. Kalau ikutkan pada kita, kebiasaannya kalau kita sampai tempat tu sebulan perjalanan baru sampai. Tapi dia sekejap. Sepagi perjalanan adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Kemudian warawauha syahrun. Sepetang perjalanan adalah menyamai perjalanan sebulan juga. Wa asalna lahu ainun qitri. Dan kami alirkan baginya mata air daripada tembaga. Kami alirkan baginya mata air daripada tembaga. Dan kami mudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih. Sebahagian daripada jin itu bekerja, berkhidmat dengan dia lah. Berkhidmat dengan dia. Bukan berkhidmat buat benda tak elok. Kerana manusia ni kadang menekan jin berkhidmat untuk benda tak elok kan. Menjanamkan orang, merosakkan orang, kidah orang dan sebagainya. Tapi ini tidak. Kami alirkan baginya mata air daripada tembaga. Dan kami mudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya. Dan dengan izin Tuhannya, biizni rabbih. Wa man yazik minhum an amrina nuzikhu min azabis sa'in. Dan sesiapa pada jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, maka kami akan rasakannya pukulan daripada azab neraka, min azabis sa'in. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahrib. Golongan jin tadi membuatkan untuk Nabi Sulaiman apa yang dikehendaki daripada bangunan-bangunan yang tinggi, maharib. Kemudian tamasil, patung-patung, wajifanin, dan pinggan-pinggan hidangan yang besar. Pinggan hidangan yang besar seperti kolam, Masya Allah, kolam besar dia.
wa qudurin rasiyat, dan periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. Periuk-periuk besar yang tetap di atas tungku dia. Semaknanya kalau periuk besar ni ada ramailah orang yang akan makan. Betul? Ramailah mana dia punya para jin, syaitan, manusia sekali kan, akan makanlah benda tu, makanan yang dimasak itu. Periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. I'malu ala Dawud syukra. Oleh itu kami perintahkan beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Kemudian Nabi Sulaiman ni adalah anak kepada Nabi Daud AS. Dia anak kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS, anak dia. Kemudian wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Sikit sekali, tak banyak. Di kalangan banyak hamba-hamba manusia ni Allah Ta'ala ciptakan, tapi yang bersyukur tu tak banyak, sikit kan. Ni memang Allah Ta'ala sebut langsung dalam Quran. Betul. Okey. Ni antara benda-benda yang dibuat. Kemudian sini disebut patung-patung. Ni wallahu alam lah macam mana patung-patung tu. Patung-patung ni sudah tentu tidak dipuja lah, tidak disembah. Macam tu. Ada pula pendapat menyatakan bahawa maksud dengan dia kata periuk-periuk besar ni, ada orang berpendapat kenapa periuk besar-besar ni, itulah dia katakan, dia kata apa tu, makhluk asing lah, makhluk asing. Dia UFO kan, kerana UFO tu kan dia punya bentuk dia tu kan macam periuk macam tu, besar macam tu. Ni ada kaul lah, ada pendapat wallahu alam macam tu kan. Baik, jadi maknanya pada zaman Nabi Sulaiman dah dibuatlah bangunan-bangunan tinggi inilah. Kalau zaman sekarang ni manusia sibuk berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Berlumba bangunan. Dan Malaysia pun sibuk juga. Bangunan yang PNB tu 118 tingkat. Belum rasmi tapi orang dah ceroboh. Orang dah ceroboh, orang dah naik atas tu terpuncak sekali. Bergambar tu. Bergambar, berselfie dia kat atas tu. Itu sepasang Rusia punya, sepasang warga Rusia dia naik atas tu bergambar. Yang terbaru ada lagi, 4 orang tu sedap jaya naik atas lagi. So maknanya safety dia kuat. Security tidur kat security dia, penjaga bangunan tu tidur kat. Jadi macam mana boleh diceroboh? Belum rasmi dah perintah ceroboh lah kita. Sebabnya kalau macam tu, dari keselamatan dia memang out lah kali tu. So kalau apa berlaku, contohnya orang bom macam mana? Contoh orang bawa bom kan, letup kan kat atas tu, hancur apa? Tak ada apa. Sebab kat situ pun dah nampak orang boleh ceroboh. Nampak kan macam tu. Rasmi tu tak tahu lah macam mana. Dengan kata ada lagi yang lumba-lumba ni, biasa Arab lah, Arab biasa. UAE pun, UAE, Saudi pun sibuk sekarang ni nak buat bangunan. Macam tu. Memang hari zaman lah. Dan keadaan di Arab sekarang ni pun dah menghijau. Tuan-tuan lihat dalam TikTok dan sebagainya, suasana keadaan di Arab sekarang ni. Kalau dulu penuh dengan bukit-bukit yang batu je, sekarang ni dah menghijau dah, masya-Allah. Nak menyatakan dah hampir kiamat lah suasana tu, masya-Allah. Tuan boleh tanyalah pada sesiapa yang pergi umrah, kan? Betul kan? Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, qul ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tini muslimin. Qala ifrit minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yattadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur.
Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Sallallahu alazim. Maksudnya qala ya ayyuhal malak. Kemudian berkatalah Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada golongan bijak pandai di kalangan dia, orang-orang bawah dia kata, wahai pegawai-pegawaiku, siapa yang boleh membawa singgah ke sana Balqis itu? Ya'tini bi arsyiha, siapa yang boleh bawa singgah sana Balqis? Qabla ayyatini muslimin, sebelum mereka datang kepadaku. Sebelum mereka datang kepadaku, siapa yang boleh bawa singgasana Datu Balqis tu datang kemari. Macam tu. Qala ifrit minal jin, berkatalah ifrit daripada golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawa singgasana Balqis itu pada kau sebelum engkau bangun pada tempat duduk engkau. Sebelum kau bangun, aku dah bawa dah singgasana Datu Balqis tu pada kau. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sebenarnya aku, kata Ifrit, aku ni seorang yang qawi, yang kuat, gagah. Amin, lagi amanah. Aku ni kuat dan amanah. Nak minta pada kita, Ifrit memang kuatlah. Ifrit, jin kan, kuat. Qala allazina indahu ilmu minal kitab. Kemudian tiba-tiba berkatalah seseorang yang di sisinya itu berkenaan ilmu tentang Alkitab. Ada seorang lelaki yang dia ni hebat dari segi ilmu berkenaan kitab ini. Dia kata, ana atika bihi qabla an tadda ilaika tarfu. Aku akan bawa singgasana Balqis itu kepada engkau sebelum engkau mengelipkan mata. Dia lagi hebat lagi. So nak tunjuk pada kita macam mana hebatnya jin tu, rupa-rupa manusia lagi hebat. Tu janganlah kita lemah dengan jin. Janganlah kita kata, oh, mengalah dengan jin. Okay? Kerana jin ni kalau kita baca ayat kursi, dia akan terbakar. Betul? Walaupun ada masanya jin tua hebat, sampai dia, kalau seorang itu perempuan katanya, kalau dia rasuk, sampai ke 10 orang yang pegang orang perempuan tu. Sampai 10 orang kan, sebab dia kuat jin kan. Tapi bila kita baca Al-Quran tu, habis dah. Mulalah dia lemah, akhirnya dia mengalah lah, macam tu. Cuma sifat jin ni, dia kadang-kadang dia suka pembohong, penipu, pembohong, pembengak, kan? Dia kadang-kadang dia berjanji dengan kita, dia nak keluar daripada tubuh seseorang yang dia rasuk tu lah. Kita ingat dia dah keluar, kan? Tapi lepas tu dia buat balik, sebenarnya dia tak keluar, dia senyap dalam tu je. Ini memang sifat jin lah, perangai dia macam tu. Baik. Kemudian ada pula kadang-kadang dia bagi alasan, dia kata dia dah duduk lama dalam tu. Selama 5,000 tahun aku dah duduk dalam badan perempuan ni. Kata, 5,000 tahun ke? Dia mengap dia macam tu. Pandai ada mengap. Baik, seterusnya kata lelaki tadi, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Dia kata, berkatalah seseorang yang di sisinya itu ilmu berkenaan dengan kitab, pengetahuan tentang kitab. Ana atika bihi qabla an tadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa kepada engkau singgasana Balqis itu sebelum engkau sempat mengelipkan mata. Belum sempat kelip mata dah sampai. Masya-Allah, tak hebat. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Maka tak kala Nabi Sulaiman melihat akan singgasana tadi telah berada di sisinya, mustaqirra indahu, mustaqirra tetaplah ataupun berada depan mata dia. Qala haza min fadli rabbi. Maka Nabi Sulaiman berkata, haza min fadli rabbi, inilah dia kelebihan daripada Tuhanku yang aku diberikan kepadaku. Liyabluwani ashkuru aw akfur. Yang mana tujuannya Allah Ta'ala bagi nikmat tadi supaya nak uji aku. Kata Sulaiman, ashkuru
au akfur. Adakah aku bersyukur ataupun aku kufur? Adakah aku bersyukur ke dengan nikmat tadi ataupun aku kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang syukur, maka dia bersyukur untuk diri sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka sungguh Allah Ta'ala itu ghani, maha kaya, al-karim, lagi maha pemurah, lagi maha mulia kan. Okey, itu berkenaan dengan Nabi Sulaiman AS lah. Dan kisah Nabi Sulaiman ni banyak disebut dalam, contohnya surah As-Saba kan, surah An-Namli pun adalah berkenaan dengan semut tu kan. Semut, Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut gitu. Kisah dia panjang lah Nabi Sulaiman ini gitu. Baik, kemudian jin tiada mengetahui yang gaib. Nampak? Jin pun sebenarnya tak tahu benda gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Falamma qadaina ilaihi al-maut ma dallahum ala mautih illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah." Betul? Ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'maluna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Ma labisu fil azabil muhin. Surah Al-Azim, surah As-Saba lagi. Kemudian setelah kami tetapkan kematian pada Nabi Sulaiman, falamma qadaina lahul maut ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi. Tiada sesuatu pun yang menunjukkan atas kematiannya kecuali dabatul ardi, kecuali semut putih, ta'kulu min sa'atih, yang memakan akan tongkat dia. Maksud semut putih ni anak-anak yang memakan tongkat dia lah, macam tu. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, maka tatkala dia tumbang, tatkala dia gebah, ternyatalah kepada gulungan jin bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya dalam azab, kerja berat yang menghina. Allau kanu ya'maluna ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Kalau seandainya mereka tahu perkara ini, sudah tentu mereka tak akan terpaksa, orang kata, seperti melukut tepi gantang lah dengan Nabi Sulaiman salam. Sebab kerana para jin ni diperintah oleh Nabi Sulaiman, dan mereka tak berani nak angkat muka lah dengan Nabi Sulaiman AS. Jadi itulah kehebatan Nabi Sulaiman ini. Jadi tak ada siapa pun yang dapat mengetahui kematian, sedangkan Nabi Sulaiman dah mati, dah wafat masa tu. Kerana Sulaiman ni sentiasa memerhatikan akan jin dan syaitan tadi buat bangunan, dia perhatikan daripada jauh dengan tongkat dia tadi. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala mentakdirkan kematian pada dia. Jadi seorang pun jin pun tak tahu apa dia dah mati tu kan. Dah mati, baru tahu. Dah mati rupanya. Giang lah dia, para jin. Giang lah Nabi Sulaiman tu. Nak apa? Para jin dan syaitan. Ya, itu yang kata timbulnya kisah Harut dan Marut kemudian tu. Kisah Harut dan Marut itu yang menyatakan bahawa Harut Marut tu adalah malaikat yang turun daripada langit. Malaikat macam tu. Dan ada pula menyatakan bahawa Nabi Sulaiman menyimpan akan ilmu di bawah tongkat, di bawah dia punya singgasana tadi lah. Ilmu berkenaan dengan sihir disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman, tempat dia duduk tadi. Itulah kisah berkenaan dengan kisah Harut Marut kan, yang timbulnya berkenaan ilmu sihir itu. Baik, seterusnya tuan, hikmah diciptakan para malaikat. Allah Ta'ala mempunyai kerajaan yang amat luas. Jadi para malaikat dicipta untuk bertugas untuk menjaga peraturan alam semesta ini tanpa ada sedikit kecacatan pun. Kemudian alam malaikat adalah alam yang sangat suci. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala, seorang mukmin wajib mensucikan diri dengan segala ketaatan, sebagaimana para malaikat. Keyakinan terhadap malaikat adalah satu kewajipan dalam rukun iman. Kalau keiman kan termasuk dalam percaya pada malaikat.
Kemudian menghubungkan diri dengan para malaikat adalah satu keperluan untuk meningkatkan rohani untuk sampai kepada Allah. Segala rahsia ketuhanan berada dalam rahsia para malaikat dan rahsia alam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, qala inna ma'ana munzirun wa ma min ilahin illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la is yakhtasimun in yuha ilayya illa annama ana nazirum mubin. Annama ana nazirum mubin, yang bermaksud, katakanlah olehmu ya Muhammad, ana munzirun, sesungguhnya aku ni ialah munzir, mana pemberi peringatan, Rasul lah. Qul innama ana munzir, kata oleh Muhammad, sesungguhnya aku ni Muhammad, kata ana munzir. Nabi itu adalah munzir, nazir wa bashir, mana memberi peringatan, memberi amaran. Wa ma min ilahin illallah, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Al-wahidul qahar, Allah Ta'ala yang wahid, yang esa, qahar, maha berkuasa atas segala-galanya. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan antara keduanya. Al-Aziz Al-Ghaffar, lagi Tuhan mempunyai sifat aziz, maha kuasa. Al-Ghaffar, lagi maha pengampun. Qul huwa naba'ul azim, katakan oleh Muhammad, huwa naba'ul azim, apa yang aku terangkan tadi adalah berita penting yang amat besar faedahnya. Apa yang aku terangkan tadi, mana berkenaan dengan Nabi itu, kata memberi peringatan. Kemudian orang kata Nabi pesan supaya tiada Tuhan menyembah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Allah Ta'ala yang cipta langit bumi tadi, dan barang antara keduanya. Qul huwa naba'ul azim, kata oleh Muhammad, ianya apa yang kau terangkan tadi itu cuma berita, semua berita yang besar. Antum anhu mu'ridun, kemudian antum anhu mu'ridun, tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk. Bukan, antum anhu mu'ridun, dia kata yang kamu terus mengingkarinya. Antum anhu mu'ridun, yang mana kamu ni maknanya orang yang Nabi dakwah semua kan, daripada umat Nabi. Antum anhu mu'ridun, antum mereka ni lah, mereka-mereka yang Nabi dakwah tu, ada di kalangan mereka itu mu'ridun, mana mengingkari apa yang didakwah ataupun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka naliya min ilmin bil malil ala is yakhtasimun, tiada bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, mana para malaikat, semasa mereka bersoal jawab mengenai Nabi Adam, kalaulah tidak diwahyukan kepadaku. Is yakhtasimun, ketika mereka mendakwa lah, ketika diciptakan Nabi Adam dulu, di mana para nabi kebanyakan tak tahu pun cerita berkenaan tadi, tak tahu pun cerita berkenaan Nabi Adam ini. Ketika berlakunya soal jawab para malaikat dan juga Nabi Adam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika penciptaan Nabi Adam AS, Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan dalam muka bumi itu khalifah. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah Ta'ala, malaikat tanya, ya Allah, kenapa nak jadikan khalifah? Sedangkan manusia ni banyak buat kerosakan di muka bumi, kenapa nak lantik manusia? Gitu. Maksudnya, in yuha ilayya illa ana nazirum mubin, tiadalah diwahyukan padaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata.
Di mana aku bukannya seorang pembohong, aku bukan seorang ahli sihir, ataupun aku bukan seorang gila. Tapi itulah yang dituduh kepada Nabi, terutama orang kafir Quraisy lah, menuduh Nabi ini sebagai pendusta. Nabi seorang yang membawa ahli sihir, Nabi ini seorang penyair. Nabi ini pemecah belah masyarakat. Nabi ini gila, junun, gila lah, macam-macam lah tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin yang hendak bermusyahadah kepada Allah Taala perlu sampai ke makam kesucian dan kemudiannya mengembara ke alam malakut sebelum sampai ke alam ketuhanan ataupun alam lahud. Dia ada alam lahud, alam jabarut, malakut dan sebagainya. Masa musyahadah penyaksian. Seorang mukmin yang hendak bersaksi kepada Allah Ta'ala perlu sampai ke makam kesucian dan kemudian mengembara ke alam malakut. Oleh itu ada sebahagian para malaikat yang bertugas untuk membawa ilham kebaikan dan ketaatan pada manusia, lalu dipimpin mereka yang telah suci jiwanya itu kepada Allah Ta'ala, mana Tuhan pemilik kepada sekian alam. So ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala pilih sendirilah untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada golongan-golongan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala seperti para Rasul dan para Nabi, awliya Allah Ta'ala. Baik, seluruhnya kita lihat kepercayaan kepada kitab-kitab. Kita masuk tajuk baru. Jadi kepercayaan pada kitab adalah bahawa kita memiliki keyakinan dan etikat yang kukuh dan teguh terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Kitab-kitab tersebut ialah firman Allah Ta'ala yang hakiki, yang mana dalamnya mengandungi pengajaran, suruhan serta larangan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Turunnya kitab-kitab itu dengan pantaran Jibril alaihissalam ataupun cara-cara tertentu yang diterima oleh para Rasul. Jumlah kitab banyak, tapi yang wajib kita tahu ialah 4. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kitab-kitab itu, dan kitab-kitab ini semuanya banyak dah diubah-ubah lah. Dah diubah-ubah. Taurat, Zabur, Injil kan, banyak yang isinya telah diubah. Kan? Kemudian Injil pula dia ada perjanjian baru, perjanjian lama dan sebagainya. Kalau ikut pada orang yang buat kajian berkenaan perjanjian lama baru ni, kan, ada orang dia kata perjanjian lama tu masih okey lagi, perjanjian baru tak okey. Tapi ikut apa yang mereka kaji, sama je. Sebab ada perjanjian lama ke perjanjian baru pun semua banyak dah rubah dah. Semua dah banyak dah rubah oleh tangan-tangan manusia lah. Yang daripada Yahudi dan Nasrani dan sebagainya, mereka tu dia mengubah. Yang masih kekal ni, yang tidak ubah itulah Quran. Okey? Dia tu. Cuma kalau golongan Syiah dianggap Quran yang ada pada kita ni semua tak betul. Ini Syiah. Kalau tuan-tuan buat kajian mengenai Syiah lah, kan ada Syiah Imam 12 dan sebagainya. Kitab yang ada pada Quran yang kita ni banyak tak betul. Mana kitab Quran yang betul? Dia kata pada Imam Mahdi yang belum muncul tu adalah yang besok, akhir zaman besok, Imam Mahdi tu dia ada imam 12 kan. Kan ada seorang imam yang akhir tu yang telah penuh gaib. Imam yang gaib itu besok akhir zaman besok dia akan keluar. Dan ni pun dah zaman ni dia akan keluar, dia bawa Quran yang betul. Dia ada apa yang Quran pada kita ni semua tak betul. Yang Quran yang betul tu pada imam dia lah. Kalau Syiah ni dia lebih kepada pahaman al-imamah. Kalau kita, pahaman kita yang khalifah.
Dia ada Khalifah Amirul Mukminin kan, Khalifah zaman Abbasiyah, kemudian Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Tapi bagi orang Syiah dia tak ada. Dia kepercayaan pada imam, al-imam, Imam Ali, Imam tu, Imam ni dan sebagainya. Dan mereka juga menganggap sebahagian mereka itu yang jadi fanatik tu, dia kata Nabi Muhammad pun dia kata dia tak betul. Yang betul Imam Ali je. Sina Ali yang betul, dia semua tak betul. Ada pula menyatakan bahawa dia kata Rasulullah betul. Yang tak betul Abu Bakar, yang dikatakan sebagai perampas. Abu Bakar, Umar, Osman. Kan? Mereka dakwa, kata tiga Khulafaur Rasyidin ini, mereka ni sebagai perampas kepada jawatan sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya yang pegang jawatan ni jadi khalifah Sayyidina Ali. Abu Bakar tak cantik sepatutnya, tak layak. Itulah pahaman Syiah tu, pahaman al-imamah. Okey. Dan banyak lagi pahaman dia lain. Antara pahamannya lain ialah wahdatul wujuh. Pahaman wahdatul wujuh ni maknanya pahaman sebertuhan. Apa yang nampak semua Tuhan. Nampak pokok, Tuhan. Nampak meja, Tuhan. Nampak baju, Tuhan. Apa je nampak, Tuhan. Itu dikatakan wahdatul wujuh ataupun al-hulul dalam tauhid. Mana pahaman sebertuhan, apa nampak semua Tuhan. Sedangkan apa kita nampak itu bukan Tuhan, kan? Yang kita nampak itu ialah benda yang dicipta oleh Tuhan, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk. Sedangkan Allah Taala itu Khaliq, pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta, yang kena cipta. Tapi pahaman dia berbeza. Banyak lagi lah pahaman lain lagi. Baik. Kemudian ada pula lembaran-lembaran yang diterima oleh Rasul-Rasul yang bukan berbentuk kitab. Antaranya ialah sahifah ataupun suhuf. Suhuf ni macam lembaran-lembaran lah, yang tertulis dalamnya ajaran-ajaran kitab Taurat ataupun kitab Injil. Okay. Dalam Quran menerangkan tentang suhuf. Inna haza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya terdapat dalam suhuf yang terdahulu, suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Semaknanya Nabi Musa ni pun dia ada kitab dan juga ada suhuf. Sedangkan Nabi Ibrahim dia tak ada kitab, dia hanya suhuf saja, lembaran-lembaran ajaran. Antaranya adalah ajaran berkenaan dengan ketuhanan lah yang terdapat dalam itu. Baik, tuan-tuan. Antara suhuf ialah seperti di buku surat belakang tu 287. Nabi Adam AS dengan 10 suhuf. Nabi Syish 30 suhuf. Idris 30 suhuf. Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf. Sebenarnya Nabi Musa ni dia ada suhuf dan juga kitab. Ialah kitab Taurat. Sedangkan Nabi-Nabi lain tu dia tidak ada kitab, yang ada suhuf saja. Seperti Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris dan juga Nabi Ibrahim. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan isnad yang sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Hakim daripada Abizar dan katanya wallahu a'lam bissawab. Habis panjang lagi tu tuan. Wallahu a'lam. Sampai situlah perbincangan kita pada malam ini. Bisa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran wasyana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.